ini aku akan terangkan 3 perkara, iaitu bagaimana cara kita nak jawab soalan jelaskan apa itu penyahutanan dan bagaimana kita nak jawab soalan berkaitan dengan alam sekitar fizikal. Jadi pada hari ini aku dah salin semua macam mana cara nak jawab, cuma aku perlu explain one by one. Jadi kalau soalan jelaskan, tengok kalau korang dapat soalan lah, kalau korang dapat soalan, better korang gariskan, buat kurungan apa yang penting. Yang ni maksudnya apa yang kehendak soalan tu, ia penting dalam kehendak soalan. Jadi apabila korang dapat soalan jelaskan, yang ni perlu ada, iaitu fakta dan huraian. Fakta dan huraian. Kalau korang nak letak contoh pun boleh, kalau korang dapatlah bagi contoh dalam ni. Jadi perkara yang jelaskan kita dah settle, yang kita tahu dia ada fakta, huraian. Dan perlu alert, iaitu kat sini dia ada 12 markah. Dan kalau 12 markah ni merupakan soalan esei lah selalunya untuk yang SEM 1. Kalau soalan ni pun boleh keluar untuk bahagian SEM 3. Tapi kalau SEM 3 dia hanya bagi 6 markah je lah, iaitu 3 fakta. Jadi kat sini dia ada 12 markah. Kalau 12 markah dia perlu ada 6 fakta plus huraian. Jadi kita dah conquer dah, jelaskan, perlu ada fakta dan huraian. Kalau letak contoh pun boleh. Jadi lepas tu kesan penyahutanan. Okey, kesan penyahutanan. First kita perlu tahu apa tu penyahutanan. Penyahutanan ni merupakan tebang pokok atau hapuskan hutan secara besar-besaran. Ini situasi dia. Kita perlu faham apakah itu situasi penyahutanan. Di mana tebang pokok? Maksudnya pokok dah hapus lah kan? Tak ada lagi pokok. Secara besar-besaran. Maksudnya dia orang tebang pokok tu dengan banyak lah. Jadi yang ni korang dah faham. Okay, format korang dah tahu dah penyahutanan. Jadi banyak orang yang tanya, alam sekitar fizikal ni macam mana cara nak jawab. Jadi kalau soalan esei 12 markah kan. Jadi dia perlu ada 4 elemen ni. Ingat kalau ada soalan alam sekitar fizikal, perlu ada 4 elemen ni, iaitu atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera. Yang ni merupakan kita belajar waktu kita SEM 1. Sekarang kalau budak SEM 1 tengok ni pun diorang tahulah. Tapi kalau untuk SEM 2 pun boleh juga aplikasikan ni. Iaitu yang ni topik SEM 2, unsur cuaca dan iklim, berkaitan dengan atmosfera. Kalau hidrosfera pula, dia berkaitan dengan air. Kalau litosfera atau geomorfologi, dia berkaitan dengan tanah. Banyak lagi proses-proses geomorfologi, iaitu macam bulu hawa, tanah runtuh, banyaklah gerakan jisim tu. Lepas tu biosfera, haiwan dan tumbuhan. Jadi ingat setiap kali soalan alam sekitar fizikal, perlu ada 4 elemen ni. Contohnya, untuk jelaskan. Untuk soalan jelaskan, 12 markah, dia ada perlu 6 fakta. Soalan jelaskan yang 12 markah ni perlu ada 6 fakta. Jadi, korang perlu bahagikan sama ada korang nak bagi atmosfera ni 2 fakta ke, hidrosfera ni 2 fakta ke, yang litosfera ni 1 fakta, yang ni 1 fakta. Boleh juga. Yang tu bergantung kepada korang ingat atau tak isi tu. Jadi macam ni. Aku nak explain dengan korang. Okay, siapa yang nak salin boleh salin. Macam yang saya cakap tadi, ada 4 elemen untuk alam sekitar fizikal. Jadi saya terangkan dulu untuk atmosfera atau unsur cuaca dan iklim. Jadi, kalau atmosfera atau unsur cuaca dan iklim, dia banyak tau di bawah atmosfera atau unsur cuaca dan iklim. Setahu saya dia ada 8 ke? 8. Jadi korang perlu hafal balik apa yang korang dah belajar daripada segi apa yang atmosfera ni, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, ada lagi awan, ada lagi bahangan bumi, ada lagi bahangan matahari, banyaklah. Tapi saya explain 3 ni je sebab yang ni paling utama bagi saya lah. Jadi kesan penyahutanan, hutan ditebang secara besar-besaran. Okey, kita perlu tahu suhu setempat meningkat. Tak boleh letak suhu global meningkat sebab penyahutanan ni hanya melibatkan kawasan dekat area situ je. Dia tak akan melibatkan secara global. Contohnya korang dekat area Sarawak, penyahutanan berlaku dekat hutan, di mana hutan dekat Sarawak ditebang secara besar-besaran. Jadi perkara ni tak akan menyebabkan berlakunya secara global sehingga kan China dekat sana, Amerika Syarikat ke, boleh terjejas. Jadi tengok, suhu setempat meningkat. Kenapa? Kan pokok sudah ditebang. Jadi suhu setempat akan meningkat. Sebab apa? Pokok berperanan untuk menurunkan suhu. Saya takkan ajar huraian sebab korang perlu banyak membaca. Saya perlu cepatkan untuk explain, okey? Jadi yang kedua, tekanan udara rendah. Tekanan udara berkaitan juga dengan suhu dan dia berkaitan dengan pokok-pokok. Kalau pokok banyak ditebang, tekanan udara akan rendah. Kalau kawasan tu banyak pokok, tekanan udara dia akan tinggi. Jadi kalau tekanan udara rendah ni disebabkan kawasan tu panas. Jadi yang ketiga, kelembapan udara rendah. Kalau kelembapan udara ni fahamkan bahawa kelembapan udara ni berkaitan dengan wap air. Jadi wap air dekat sini kita perlu kaitkan dengan hutan. Hutan kan dia ada tumbuh-tumbuhan, ada daun pokok kan. Jadi daun pokok dia berkaitan dengan proses perpeluhan. Kita tak boleh nak cakap kat situ berkaitan dengan badan-badan air sebab ni berkaitan dengan hutan. Kita tak boleh keluar daripada hutan, konteks hutan. Jadi kelembapan udara rendah kita kaitkanlah dengan proses perpeluhan rendah sebab tumbuhan dah tak ada, pokok dah tak ada. Jadi kelembapan udara pun rendah. Okey. Okey, ini merupakan elemen kedua, iaitu berkaitan dengan kesan penyahutanan terhadap hidrosfera atau tak sistem air lah, badan-badan air. Jadi apa yang berlaku ketika penyahutanan? Penyahutanan kan waktu tu pokok ditebang.
Jadi, apabila pokok ditebang, larian air permukaan, apabila hujan berlaku, larian air permukaan dia akan meningkat. Maksudnya, larian air itu laju lah. Jadi, apabila laju, simpanan air bawah tanah dia akan menurun. Sebab apa? Susupan ataupun resapan air hujan ke dalam tanah, dia akan turun lah. Sebab air tu tak sempat nak meresap ke dalam tanah. Sebab pokok ni, kan dia ada proses pintasan. Ada lagi proses cegatan silara. Jadi proses cegatan silara ni, pintasan ni, dia untuk meningkatkan sistem air, simpanan air bawah tanah, iaitu aquifer. Okey. Kedua adalah banjir akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara besar-besaran. Sebab larian air permukaan dia meningkat, jadi banjir ni akan berlaku lah. Sebab badan-badan air, contohnya sungai, tiba-tiba saja waktu hujan, larian air permukaan meningkat, mestilah sungai dia akan meningkat. Isi padu air sungai dia akan meningkat. Okey. Okey, sekarang ni kesan penyahutanan terhadap litosfera atau geomorfologi, atau kita lebih ringkas berkaitan dengan tanah. Kita kaitkan apabila hutan ditebang atau pokok ditebang secara besar-besaran, apa yang akan berlaku terhadap tanah? Hakisan tanah meningkat dan gerakan jisim juga akan meningkat. Hakisan tanah meningkat, biasalah apabila hutan tak ada, jadi air hujan yang turun akan terus menimpa ke permukaan bumi. Jadi hakisan akan berlaku kerana mungkin ada dua perkara, iaitu hakisan percikan air hujan. Yang kedua akan berlakunya hakisan tanah, iaitu air larian permukaan yang mengalir di atas tanah laju dan berlakunya hakisan juga. Okay, yang kedua adalah gerakan jisim. Gerakan jisim ni kita boleh kaitkan dengan tanah runtuh. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan tanah runtuh? Apabila hutan ditebang secara besar-besaran, hal ini akan menggalakkan berlakunya gerakan jisim. Kerana akar pokok berfungsi untuk menahan struktur tanah daripada longgar. Maksudnya apabila struktur tanah tu longgar, tanah runtuh akan mudah berlaku. Jadi itulah fungsi pokok-pokok dekat hutan tu, untuk menahan ataupun mencengkam struktur tanah. Okey. Seterusnya kita fokuskan kesan penyahutanan dekat biologi ataupun biosfera, atau tak lebih dikenali kesan penyahutanan ni, hutan ditebang secara besaran terhadap haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi yang pertama kesannya adalah kemusnahan dan kepupusan flora dan fauna. Okey. Biasalah hutan kan kaya dengan flora dan fauna. Jadi yang ni korang confirm boleh untuk huraikan. Kemusnahan dan kepupusan flora dan fauna. Yang kedua, kehilangan habitat. Habitat ni adalah tempat tinggal. Misalnya apabila hutan ditebang, so habitat kepada haiwan-haiwan, contohnya mungkin haiwan dekat hutan, bagilah contoh mungkin daripada segi rusa ke apakah. Janganlah bagi lembu, sebab lembu bukan ada kat hutan. Okay? Jadi kehilangan habitat akan berlaku. Bagilah contoh-contoh yang korang boleh. Jadi ini merupakan susunan fakta kesan penyahutanan terhadap alam sekitar fizikal. Jadi apa yang saya cakap tadi, pastikan dekat soalan jelaskan sekiranya 12 markah memenuhi semua elemen-elemen, 4 elemen tadi, iaitu atmosfera, hidrosfera, biosfera dan litosfera lah, 4 tu. Make sure korang semua berkaitan dengan 4 tu. Maksud saya pilih lah, sama ada atmosfera korang pilih 2 atau tak pilih 1 ke, itu terpulang kepada korang. Make sure semua tu elemen tu adalah, sebab baru nampak esei kita berpengetahuan dalam esei. Faham? Jadi, yang ni contohnya. Tengok saya dah ada 6 fakta. Saya harap korang dah salin lah apa yang saya cakap tadi, yang first. Tengok, fakta yang pertama dan fakta yang kedua berkaitan dengan atmosfera. Fakta yang ketiga berkaitan dengan hidrosfera, iaitu air. Yang keempat dengan yang kelima berkaitan dengan litosfera ataupun geomorfologi, iaitu tanah. Dan yang keenam berkaitan dengan biosfera. Jadi apa yang saya maksudkan, terpulanglah kepada korang, sama ada atmosfera korang nak letak 1 ke, yang mana isi yang korang rasa korang banyak ingat. Janganlah korang letak atmosfera je semua, janganlah korang letak biosfera je semua, okey? Dan jangan juga korang letak 3 atmosfera, 3 hidrosfera, sebab dia macam nampak sangat kita ni tak banyak membaca. Jadi saya harap korang dapat faham apa yang saya explain. Kalau korang masih juga tak faham, bolehlah korang pergi Telegram saya. Nanti ada dalam video sebelum ni saya bagi korang macam mana cara korang nak hubungi saya. Tetap pun korang komen je lah dekat bawah, okey? Terima kasih. Okey, bye-bye.